Salam sejahtera. Ada tuduhan liar daripada musuh politik Anwar Ibrahim, daripada hater Anwar Ibrahim. Anda hater Anwar Ibrahim? Berubahlah, janganlah selalu hater. Sokonglah kerajaan, kena kerajaanlah kita bergerak sekarang. Memang ada perkara yang kamu tak suka, ada perkara yang kita tak suka, ada perkara yang kita tak ingin ianya berlaku. Tetapi realitinya ialah, adakah Anwar Ibrahim punya pilihan? Selain daripada itu, memang sukar nak cari pemimpin yang perfect, Perdana Menteri yang perfect. Sekurang-kurangnya Anwar Ibrahim tidak pernah dimasukkan dalam kluster mahkamah disebabkan oleh kes rasuah, penyalahgunaan uang dan sebagainya. Beliau hanya difitnah, beliau hanya dikonspirasikan dan macam-macam lagi lah. Dan kali ini Anwar Ibrahim menepis satu lagi tuduhan. Kononnya Anwar Ibrahim mengabaikan pengundi Cina, pengundi India dan sebagainya. Sebenarnya kata Anwar Ibrahim tidak benar kerajaan mengabaikan kaum India. Beberapa peruntukan tambahan telah disalurkan kerajaan perpaduan khusus bagi meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat India di negara ini adalah bukti kerajaan tidak mengabaikan golongan itu, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ini buktinya. Anwar Ibrahim tidak mengabaikan kaum India di Malaysia. Buktinya ialah apabila negara kita, kerajaan kita telah pun memberikan peruntukan tambahan, peruntukan khas untuk bangsa India dan juga untuk bangsa Cina. Jadi apalagi sebenarnya yang dimainkan naratif oleh hater, para pembenci Anwar Ibrahim, para pembangkang. Sebenarnya Anwar Ibrahim sangat adil. Dia tidak pernah mengabaikan mana-mana satu kaum pun. Biasalah dalam politik ni kan, mereka akan cari isu untuk mengalahkan musuhnya. Jadi antara isunya ialah memainkan isu kaum, kononnya tidak mendapat peruntukan. Siapa kata Anwar Ibrahim membelanjakan uang untuk semua kaum? Anwar Ibrahim berkata sebelum ini kerajaan telah menyalurkan 100 juta ringgit kepada unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra, selain menambah beberapa dana seperti bantuan sejumlah 50 juta ringgit kepada tabung ekonomi kumpulan usaha niaga tekun nasional dan amanah ikhtiar Malaysia untuk masyarakat India. Kalau wakil masyarakat India cakap dengan saya akan cuba selesaikan, kata Anwar Ibrahim. Tengok, ada orang kata mitra bermasalah. Itu tidak betul. Mitra sahaja kita beri 100 juta ringgit, kata Anwar. Tekun untuk peniaga kecil India macam mana? Kita tambah 50 juta. Kemudian amanah ikhtiar dulu untuk orang-orang kampung yang miskin, semua kita bantu. Sekarang amanah ikhtiar pun kita tambah 50 juta bagi masyarakat India. Jadi tak betul kalau kata kita tak ambil tahu, kata Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata langkah yang diambil kerajaan bagi membantu masyarakat India itu adalah hasil maklum balas dan perbincangan dengan rakan-rakan Exco, ahli Dewan Undangan Negeri dan wakil masyarakat India mengenai masalah dihadapi kaum tersebut. Anwar berkata selain itu pihaknya juga telah meminta Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi supaya menyediakan peluang kepada anak-anak masyarakat India menyertai TVET. Saya beritahu kepada Petronas bahawa bagi beasiswa kepada masyarakat India, dulu tumpu masyarakat Melayu okey, tetapi sekarang untuk masyarakat India, latih, staf, beasiswa lebih 1,000 telah diambil. Jadi kalau ini kawan-kawan dan pemimpin masyarakat tidak cerita, orang tidak akan simpati dan kesian. Sebab itu, saya kata buat aduan. Cuma jangan timbul cakap seolah-olah, Anwar tidak ambil tahu semua. Ini tidak betul, kata Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata, juga meminta Menteri Pendidikan Fadlina Sidek supaya melatih lebih ramai guru bahasa Tamil bagi membolehkan pelajar-pelajar yang ingin mempelajari bahasa itu tidak mengalami sebarang masalah. Bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu, tetapi anak Cina nak belajar bahasa Cina, kita bagi peluang.
kita tak rugi, negeri kita untung kalau anak Malaysia tahu bahasa Tamil, Cina dan Arab yang boleh menguntungkan negara, katanya. Selain itu, Anwar berkata beliau dan barisan kepimpinan serta masyarakat keseluruhannya perlu bekerjasama dalam menyelamatkan negara daripada penyelewengan serta menghentikan sikap perkauman. Perdana Menteri berkata negara kita memasuki era baru, yaitu era digital dengan teknologi kecerdasan buatan, dan anak-anak telah diberikan yang terbaik termasuk guru-guru. Ini permintaan saya, kata Anwar. Saya akan terus mengulangi ini tanpa ragu-ragu. Saya ingin mengatakan bahawa kami akan bekerja keras supaya saya tidak peduli apa orang mahu katakan atau cadangkan. Satu perkara penting, kita perlu menyelamatkan negara ini daripada pemimpin tamak yang telah mencuri wang dari negara ini. Kita perlu menyelamatkan negara ini daripada fanatik perkauman dan agama dalam kalangan semua bangsa dan agama. Dan selagi saya menjadi Perdana Menteri, saya akan melakukan apa yang terbaik untuk menyelamatkan negara ini, kata Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini paling sadis sekali. Aku nak baca terus sajalah tajuknya ini, sebab tajuknya ini memang pasti akan menarik perhatian Anda. Kata Zahid Hamidi, tiada kerjasama UMNO selagi Hadi Presiden PAS. Wah, maknanya kalau Hadi masih tak letak jawatan, masih jadi Presiden PAS, sampai bila-bila pun UMNO tidak akan ada kerjasama langsung dengan dengan PAS. Maknanya, selagi Hadi menjadi Presiden PAS, mereka tidak mungkin akan masuk kerajaan perpaduan. Macam mana sekalipun PAS nak merengek-rengek, nak merajuk, nak merayu masuk kerajaan perpaduan, Zahid tak akan terima. Jadi selagi itulah mereka akan jadi pembangkang. Tak apalah, ramai juga yang suka, kata mereka, tak apa, jadi terus pembangkang pun okey juga. Okeylah, teruskan jadi pembangkang. Kata Zahid Hamidi, UMNO tidak akan bekerjasama dengan PAS selagi Abdul Hadi Awang menjadi presiden parti itu. Presiden UMNO itu, iaitu Ahmad Zain Abidi, berkata, pengalaman bekerjasama dengan PAS sebelum ini menyebabkan keputusan tersebut diambil. Ialah, baguslah kan, kita ucapkan tahniah syabas kepada Zahid Hamidi kerana berfikiran hebat. Beliau sudah mempunyai pengalaman dipatuk ular 2 kali, terjatuh dalam kolam 2 kali. Jadi kenapa nak 3 kali lagi? Kenapa nak menyebabkan diri dipatuk ular 2-3 kali? Cukuplah sekali, cukuplah kan. Jangan sampai terbunuh baru tengada. Yang inilah yang bagus. Jangan takut-takut untuk menolak. Jangan takut-takut untuk mengatakan tidak kalau dah bahaya. Said berkata pengalaman bekerja sama dengan PAS sebelum ini menyebabkan keputusan tersebut diambil. Serik dah, UMNO dah serik dah dengan tindakan PAS secara diam-diam berkahwin 2. Mula-mula dia kahwin dengan UMNO, rupa-rupanya dia kahwin lagi dengan Perikatan Nasional Bersatu. Diam-diam lagi tu kan. Tak beritahu apa-apa, sedar-sedar lagi sudah kahwin kedua. Kalau Anda wanita, Anda pasti marah kan? Kalau Anda suami pun Anda pasti marah. Bayangkan istri Anda kahwin 2. Kalau suami kahwin 2 tu pernah dengarlah, tapi bayangkan kalau istri kahwin 2. Marah tidak? Tak tahulah. Silap hari bulan Anda mungkin akan meroyan menonggeng dan Anda akan mengamuk tak tentu hara kalau Anda punya istri kahwin 2. Nah, kalau Anda ialah penyokong kepada orang yang suka kahwin 2, istri kahwin 2, tak apalah, teruskanlah menyokong. Menurutnya, banyak keputusan bersama yang dibuat sebelum ini di antara kedua-dua parti dikhianati oleh PAS. PAS ini membohong daripada dulu sampai sekarang. Saya ini saksi hidup, bincang 4 mata dengan Hadi Awang. Sewaktu berdepan kita setuju, tetapi esok tukar, tidak setuju, kata Zahid Hamidi. Yang ini aku suka. Pendedahan Zahid Hamidi ini menggambarkan identiti sebenar Hadi Awang, identiti sebenar PAS, identiti sebenar Hadi Awang dan PAS. Dan lebih penting lagi, itulah integriti. Integriti ini ialah ciri-ciri peribadi seorang pemimpin yang paling penting. Kalau dah seperti itu, macam mana nak percaya lagi kan? Kata Zahid Hamidi, PAS ini membohong daripada dulu sampai sekarang.
Saya ini saksi hidup, bincang empat mata dengan Hadiah Wang, kata Zahid Hamidi. Tapi ramai juga orang tak percaya, terutama penyokong Hadiah Wang lah, kan? Tapi tak apalah, itu keputusan mereka. Sewaktu berdepan, kita setuju, kata Zahid. Tetapi esok tukar, tidak setuju. Kata Zahid lagi, jangan percayalah selagi orang itu jadi presiden. Jangan harap kita hendak bekerja sama dengan parti yang menunggang Islam, katanya lapor Sinar Harian. Zahid berkata demikian ketika berucap meresmikan persidangan perwakilan UMNO bahagian Kuala Kangsar. Dalam pada itu, Zahid juga mengakui rakan-rakan dari PH ikhlas bekerja sama ada dalam kerajaan maupun gerak kerja politik. Malah katanya, ketika pembentukan kerajaan perpaduan di Perak, biarpun Barisan Nasional hanya mempunyai 9 kerusi Dewan Undangan Negeri, tetapi Pakatan Harapan mahu Menteri Besar dipilih dalam kalangan pemimpin Barisan Nasional. Jelas Ahmad Zahid Hamidi lagi, begitu juga situasi di Pahang apabila Pakatan Harapan turut sedia menerima Menteri Besar daripada Barisan Nasional. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Walaupun ada orang tak suka, tapi ini adalah kebenarannya. Sepanjang Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, banyak sekali pengiktirafan luar biasa diberikan kepada Anwar Ibrahim. Yang paling seronok dan bagus sekali ialah Anwar Ibrahim tidak pernah memuji diri sendiri. Jauh sekali untuk masuk bakul angkat sendiri. Dia banyak kali diiktiraf oleh orang luar, agensi luar, majalah luar, institut luar, betapa beliau adalah pemimpin yang paling disegani dalam negara ini. Walaupun Anwar Ibrahim dikecam macam-macam, dia lebih baik daripada Perdana Menteri sebelumnya. Terkini dalam kempen pilihan raya baru-baru ini, ada satu tulisan di dalam FNT menulis, adakah Muhyiddin terlebih perasan apabila beliau berucap dalam kempen itu seakan-akan dialah Perdana Menteri paling bagus, bahkan sempat pula memberikan tunjuk ajar kepada Anwar Ibrahim Kerajaan Perpaduan bagaimana mahu mentadbir negara pada di kala ini. Sehingga netizen kata, nak ajar orang, nak ajar itik berenang, nak ajar ketam berjalan lurus, itulah yang salah, kata mereka. Hari ini kita digemparkan sekali lagi dengan kejayaan luar biasa negara kita Malaysia. Di saat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri tak sampai 3 tahun, baru 2 tahun setengah. Tak sangka sekali bahawa negara X kita telah mendapat ekspor halal. Malaysia mencecah 54 bilion tahun lepas. Walaupun pembangkang kata negara kita ini gagal dan macam-macam lagi disebarluaskan, bukan semuanya benar. Mungkin kita akui ada separuh yang benar, tapi tidak semuanya benar. Ada yang separuh ceritanya ada dipotong-potong. Tapi yang ini harus diingat, ini cerita benar. Ekspor halal Malaysia mencecah 54 bilion tahun lepas. Ini menunjukkan negara kita mendapat pengiktirafan di seluruh dunia. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mendedahkan nilai ekspor bagi industri halal di negara kita pada tahun lepas telah mencecah 54 bilion ringgit. Ini satu jumlah yang besar. Diucapkan tahniah dan kita harus teruskan pencapaian luar biasa hebat ini. Zafrul berkata kerajaan selepas ini akan terus komited meningkatkan bilangan usahawan untuk mengeluarkan produk berteraskan halal, berstatus halal, terutama menerusi program Jelajah Halal Malaysia. Jelajah Halal Malaysia bertujuan membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana mendapatkan pendedahan mengenai peluang untuk menembusi bukan sahaja pasaran tempatan tetapi juga pasaran ekspor dalam industri halal. Beliau berkata, industri halal memainkan peranan penting dalam memangkin pertumbuhan ekonomi negara dan sektor itu berpotensi untuk terus berkembang, memandangkan industri halal global diunjurkan mencecah
5 triliun Amerika Syarikat dolar menjelang tahun 2030. Sehingga kini program Jelajah Halal Malaysia berjaya membabitkan lebih daripada 1,800 PMKS sejak ia dianjurkan pada 2022, katanya lagi. Tengku Zafrul berkata, melalui Jelajah Halal Malaysia di Kota Baru, Kelantan sebelum ini, Halal Development Corporation berjaya membantu 15 usahawan menempatkan produk mereka di pasaraya besar Maidin, Tunjong melalui sesi padanan perniagaan. Sekian dulu untuk kali ini. Kita ucapkan tahniah syabas kepada Kerajaan Madani Perpaduan Pimpinan Anwar Ibrahim kerana telah dapat membantu usahawan untuk menempatkan diri mereka seiring dengan usahawan-usahawan lain, dan ini tak sangka pula ekspor negara kita khususnya untuk industri halal mencecah 54 bilion tahun lepas. Kita ucapkan tahniah syabas, bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Nak dengar pendekatan ataupun pendedahan terkini di Sungai Bakap? Ini pendedahannya. Rupa-rupanya, kekalahan Kerajaan Pakatan Harapan di Sungai Bakap bukanlah disebabkan oleh pengenalan penyasaran subsidi diesel bersasar. Walau kalah di Sungai Bakap, itu bukan penyebabnya. Kalau ada orang yang menyebar selepas ini mengatakan bahawa penyasaran subsidi bersasar ialah sebab kekalahan PH di Sungai Bakap, itu adalah pembohongan separuh benar. Bukan itu sebenarnya sepenuhnya punca kekalahan. Kerana naratif itu, kalau berterusan dimainkan, maka ianya tidak membawa apa-apa kelebihan kepada negara kita. Bukan sahaja kepada parti politik, tetapi kepada naratif negara ini. Penyasaran subsidi bersasar ialah satu tindakan kerajaan untuk memulihkan keadaan keuangan negara, bukan hanya untuk memenangi pilihan raya. Kalau betul Anwar Ibrahim nak menang sangat pilihan raya macam parti pembangkang, Anwar Ibrahim tidak akan umumkan penyasaran subsidi bersasar itu pada waktu pilihan raya. Cuba fikir betul-betul kan. Itu adalah pemikiran yang mudah. Nenek aku pun tahu, datuk aku pun tahu, adik-adik tadika pun tahu. Kalau betul Anwar Ibrahim nak menang, dia tidak akan mengumumkan penyasaran subsidi bersasar itu pada waktu pilihan raya. Tapi persoalannya, adakah kita ada pilihan? Adakah Anwar Ibrahim, negara kita Malaysia mempunyai pilihan? Bilakah waktu untuk mengumumkan, untuk mengambil langkah penyasaran subsidi diesel bersasar itu? Kalau ikut kepada cadangan pembangkang, kalau ikut kepada cadangan popular, sampai kiamatlah negara kita tidak ada langkah untuk menyelamatkan, untuk menyelesaikan isu hutang negara yang luar biasa itu. 1,5 triliun, bayangkan, itu bukan satu jumlah yang kecil. 1,2 triliun sebenarnya bukan jumlah yang kecil. Kalau bukan sekarang nak ambil langkah itu, bila lagi? Kalau bukan kita sekarang, bila lagi? Takkan nak tunggu sampai ayam nak jadi kambing, barulah kita nak umumkan langkah drastik itu. Memanglah kecewa kerana ianya memberikan kesan, terutamanya harga diesel itu sendiri. Tapi lagi kita kecewa kalau sudah nasi menjadi bubur, sudah terlambat di tengah jalan. Walau bagaimanapun, kita ingin ucapkan tahniah kepada Anwar Ibrahim kerana berani mengambil langkah tidak popular itu. Bukan macam Perdana Menteri yang lain tidak berani mengambil langkah tidak popular itu kerana ada yang takut kalah. Jangankan takut kalah, takut sampai tak buka parlimen pun ada. Perdana Menteri seperti itu sebenarnya Perdana Menteri yang tidak mempunyai pemikiran daya maju, tidak mempunyai pemikiran untuk berdaya saing, dan takut untuk mengambil tindakan besar. Perpaduan tidak kalah sebab diesel. Terus pertahankan isu struktural yang sangat kritikal untuk negara kekal berdaya maju.
Sementara kelemahan perlu diperbaiki. Jangan berundur, pertahankan islah negara. Saya yakin dasar Perdana Menteri yang ke-10 di atas landasan yang betul, kata seorang pemimpin daripada amanah, yaitu Mujahid Rawa. Amanah yakin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di landasan yang tepat dan betul, walaupun keputusan pilihan raya PRK Dun Sungai Bakap tidak memihak kepada kerajaan memerintah. Timbalan Presidennya Datuk Seri Mujahid Rawa juga percaya kerajaan perpaduan tidak kalah kerana isu penyasaran subsidi diesel. Kerajaan bukan kalah kerana isu penyasaran subsidi diesel. Yang ini hanya naratif sebenarnya. Kalau anda benar-benar nak sokong kerajaan, anda perlu tahu bahawa itu hanya naratif semata-mata, bukan punca sebenar. Nak katakan alasan sajalah kan. Perpaduan tidak kalah sebenarnya oleh sebab diesel. Teruskan pertahanan isu ini, jangan berundur, pertahankan Islam di negara kita. Saya yakin dasar Perdana Menteri ke-10 di atas landasan yang betul, siap Mujahid lagi. Banyak pihak mengaitkan kekalahan Pakatan Harapan di Sungai Bakap dengan keputusan kerajaan melaksanakan penyasaran subsidi diesel yang berkuat kuasa 10 Jun lalu. Dalam tempoh tidak sampai 1 bulan pelaksanaan, PRK Sungai Bakap diadakan. Sebelum ini, Perdana Menteri berkata beliau enggan menangguhkan penyasaran subsidi bahan api itu kerana tidak mahu ia memberi persepsi yang salah kepada rakyat. Sementara pemimpin tertinggi dalam DAP pula yakin mereka sebenarnya kalah dalam perang naratif dimainkan Perikatan Nasional. Yang ini saya setuju. Kita kalah, Pakatan Harapan kalah di Sungai Bakap kerana perang naratif yang dimainkan Perikatan Nasional, bukan semata-mata kerana minyak diesel. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pakatan Harapan didakwa kalah kerana penyasaran subsidi. Ini respon terbaru Fahmi Fadzil. Selepas banyak andaian mendakwa kerajaan tewas di Sungai Bakap disebabkan isu penyasaran subsidi diesel, Fahmi tampil memberikan respon berkenaan hal ini. Menurut beliau yang juga jurucakap kerajaan, untuk mengatakan kekalahan Pakatan Harapan disebabkan semata-mata kerana isu tersebut, ia perlu melalui proses postmortem terlebih dahulu. Beliau juga sedar bahawa rasionalisasi bahan api itu dilaksanakan tidak sampai sebulan ketika hari mengundi berlaku. Kata Fahmi, kita semua sedar tarikh hari mengundi di Sungai Bakap 6 Julai kurang sebulan daripada pengumuman penyasaran subsidi diesel 9 Jun 2024. Jadi kata beliau, proses bagi mereka yang sudah memohon untuk mendapatkan budi madani masih berjalan. Ada yang mendungu flat kad di bawah skim kenderaan diesel bersubsidi. Untuk mengatakan kekalahan PRK Sungai Bakap berkait dengan satu dasar semata-mata atau beberapa dasar ini yang melalui postmortem, kita akan teliti, katanya kepada pemberita. Pada masa sama, Menteri Komunikasi akui perlunya perubahan dari segi kaedah penyampaian maklumat supaya setiap komuniti memahami dasar baharu yang dilaksanakan kerajaan. Walaupun kita berusaha menyampaikan maklumat melalui semua saluran media, termasuk media sosial, tetapi mungkin manifestasi penyampaian maklumat itu perlu kita ubah suai supaya komuniti di situ, di satu-satu lokasi memahami perkara itu. Kedua, hujah balas daripada pihak pembangkang itu kita perlu urus dengan cara yang lebih teliti. Ini yang disampaikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, katanya kepada saya, katanya lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, jawapan Fahmi Fadzil ini cukup teliti. Beliau tidak mengatakan bahawa dakwaan kerana penyasaran subsidi PH kalah. Beliau tidak menafikan juga, tapi beliau kata mereka akan analisis sepenuhnya postmortem nanti. Dan lebih penting lagi, kalau nak kata kerana subsidi itu mungkin betul kerana baru 1 bulan diumumkan dan ianya sangat dekat dengan pilihan raya. Jadi bermaksud jarak yang sangat dekat dengan pilihan raya itu memberikan kesan, tetapi
Untuk jangka masa panjang, belum pasti lagi ianya boleh menyebabkan Pakatan Harapan kalah. Besar kemungkinan Pakatan Harapan boleh menang pada masa akan datang kerana orang sudah mula memahami, dan saya yakin dalam masa beberapa waktu terdekat ini rakyat akan lebih faham apakah fungsinya penyiasaran subsidi diesel itu untuk sebenarnya menyelamatkan negara dan bukan untuk merugikan anda semua. Bagi mereka yang rasa terbeban, sila urus cepat-cepat budi madani supaya anda dapat bantuan daripada kerajaan, dan kita harus sama-sama menyokong tindakan kerajaan ini untuk mengurangkan hutang negara dan paling penting lagi membenteras penyeludupan minyak yang berluasa sebelum ini. Buktinya sekarang selepas subsidi bersasar dibuat, penyeludupan telah merosot menurun secara besar-besaran. Kenapa? Sebab mereka tak nak lagi menyeludup, sebab minyaknya sudah sama harga dengan tempat yang mereka nak seludup. Jadi ini satu kaedah pendekatan di luar kotak yang tidak popular tetapi dapat menyelamatkan negara. Ambil masa untuk memahami dan untuk melihat kesannya. Contoh paling mudah adalah Jokowi. Ketika Presiden Indonesia itu baru menang jadi presiden dulu, kali pertama dia jadi presiden, dia telah memperkenalkan subsidi dasar bahan api disasarkan di Indonesia. Waktu itu orang marah dan buat himpunan jalanan, protes jalanan. Tapi selepas beberapa waktu, selepas dilihat hasilnya lumayan, hasilnya lebih baik dan rakyat mula nampak kebaikan tindakan Jokowi yang walaupun telah pun menimbulkan kesusahan pada peringkat awal, akhirnya Jokowi menang juga untuk menjadi presiden pada penggal yang kedua. Apakah itu akan berulang kepada Anwar Ibrahim? Besar kemungkinan Anwar Ibrahim akan dapat mengulangi apa yang Jokowi lakukan. Kita bagi masalah kepada Anwar Ibrahim 1-2 tahun ini, mungkin akan berlaku perubahan yang dapat memutar pusingkan, menspinkan otak dan pemikiran pendapat para penyokong Perikatan Nasional. Saya yakin itu akan berlaku. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemarin ada orang bersorak, gembira. Mereka kata, orang yang ada gelaran PhD, ada kedokteran kalah kepada seorang pekerja biasa, kata mereka. Benarkah itu yang berlaku? ISO berjaya menumpaskan PhD dengan beberapa perkara yang berlaku di Sungai Bakap. Tapi ada satu penemuan yang menarik daripada netizen yang kita harus kongsikan kepada anda semua. Yaitu, Jokowi dulu pun dikecam karena buat subsidi bersasar, tapi menang lagi penggal kedua. Ada orang kata, pengenalan subsidi diesel bersasar oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia pada waktu ini akan membawa musibah besar kepada beliau, dan ada yang mengatakan sehingga boleh menyebabkan Anwar Ibrahim mungkin tidak akan menjadi Perdana Menteri lagi pada penggal akan datang kerana kalah. Tetapi ini penemuan yang menarik, yaitu Jokowi pun dulu dikecam ketika membuat subsidi bersasar, tapi akhirnya menang juga pada penggal kedua. Itulah yang saya faham bila dengar kata-kata pertama walaun meraihkan kemenangan dengan bangga menyebarkan ISO berjaya kalahkan PhD. Tak apalah, itu baru permulaan, belum lagi sampai kepada pekerjaan di lapangan. Kita bukan hanya melihat di dalam kempen ataupun keputusan pilihan raya. Kita nak melihat sebenarnya yang paling penting ialah gerak kerja di lapangan. Sejauh mana ISO boleh menghasilkan pembangunan, menyelesaikan masalah, membuat idea-idea baru di tempat beliau. Jangan sampai ISO pula kalah teruk oleh PhD nanti. Saya bukan kata calon PN yang menang itu tidak pintar. Tetapi walau zahirkan begitu, bukan alasan ekonomi, subsidi diesel, harga barang, atau sebab isu air dan lain-lain. Mungkin ini puncanya, wakil rakyat yang diangkat PAS, jahil bila bercakap isu ekonomi, polisi dan pentadbiran kerana
kebodohan dianggap hal yang dipuji. Bekas Menteri PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man tak faham apa itu ISO. Pimpinan PAS Fadli Sari memuji inflasi 0.9% di Kelantan, walhal itu tunjukkan ekonomi yang lembab atau pengangguran tinggi. Ini PRK pertama selepas subsidi diesel bersasar diumum. Dalam keadaan Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim tahu PRK akan diadakan. Dari 6 PRK, 4 dimenangi oleh Madani. Jika menyelamatkan negara dengan memperbetulkan balik sistem subsidi jadi punca kekalahan, bagi saya itu reaksi biasa. Dan Madani terima sahajalah dengan hati terbuka. Kerana apa yang dibuat ini demi negara dan anak cucu. Tiada Perdana Menteri dalam Malaysia sanggup dikecam dengan melaksanakan subsidi bersasar, melainkan hanya Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Madani yang ada sekarang ini. Yang lain pula, Perdana Menteri yang lain, kerajaan-kerajaan yang lain, terutamanya Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin, hanya pandai bercakap tapi tiada keberanian untuk berbuat itu. Demikian. Ada yang kata sedang dibincang, dipertimbang dan macam-macam, tetapi tiada satu pun sanggup mengambil risiko untuk menyelamatkan negara, membuat subsidi diesel bersasar. Mereka lebih pilih keuntungan menang pilihan raya, memilih cara yang popular berbanding dikecam. Tapi Anwar Ibrahim sanggup melakukannya itu demi siapa? Bukan untuk diri beliau, tapi untuk negara kita yang cintai ini. Hanya Anwar yang mempunyai keberanian seperti itu. Dengan hutang negara kini sudah mencecah 1.2 trilion, iaitu 63% dari keluaran negara kasar negara KDNK, atau 1.5 trilion jika campur liability, lebih 80% dari KDNK. Tidak patut kerajaan terus bersenang-lenang berhutang untuk terus bagi gula-gula kepada rakyat. Angka 60% itu dah dikira amaran, apalagi kalau sudah cecah 80%. Kalau dah 100%, ingat tak sebuah negara dulu terpaksa dimufliskan kerana telah meminjam uang daripada Badan Keuangan Dunia? Kalau itu kita kena, baru kita tengadah terpadan muka. Mengurangkan defisit fiskal, kurangkan hutang dan meletakkan prioriti perbelanjaan kerajaan, padahal yang sepatutnya mesti juga dibuat suka atau tidak. Kerajaan Madani akan diingati telah menyelamatkan negara dari bencana ekonomi. Apatah lagi Kerajaan Madani telah meluluskan Akta Kebertanggungjawaban Fiskal 2023 untuk mengekang dari kerajaan masa depan berhutang dengan cara yang tidak bertanggungjawab dan mengharapkan anak cucu kita yang menanggungnya. Yang ini sangat-sangat kita puji dan kita ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Madani kerana meluluskan Akta Kebertanggungjawaban Fiskal tahun 2023 untuk mengekang daripada kerajaan masa depan berhutang dengan cara yang tidak bertanggungjawab dan hanya mengharapkan anak cucu pula yang menanggungnya. Yang ini bagus. Kalaulah tiba-tiba Anwar Ibrahim Kerajaan Madani perpaduan ini tumbang, diganti oleh Perikatan Nasional atau siapa-siapa sajalah, ingat akta ini. Mereka tak boleh berhutang sesuka hati juga. Nah, waktu itulah mereka akan mula fikir subsidi minyak itu atau cara-cara lain untuk menangani masalah keberhutangan itu akan digunakan juga, dan pasti pada waktu itu mereka akan terikut juga mengguna juga cara Anwar Ibrahim. Malangnya Anwar Ibrahim yang terpaksa memulakan dan dikecam pula, nanti mereka juga yang akan tiru ikut. Cuma seperti biasalah dalam filem atau sejarah, hero biasanya dilihat kala dulu. Tahun 2014, Jokowi dikecam sehebat-hebatnya dan rakyat protes di jalanan kerana menghapus subsidi pukal bahan bakar dan jadikannya bersasar hanya 29 hari selepas angkat sumpah sebagai presiden. Waktu itu inflasi naik. Akhirnya rakyat faham
dan dia menang semula penggal kedua pada tahun 2019. Yang penting, penerangan kerajaan kena jalan. Jika pengundi PRK marah kerana harga barang, bagi saya rakyat tertekan ketika ini kerana harga barang yang telah melambung naik sejak zaman tebuk atap yang pernah cecah 4,7% inflasi. Semasa kerajaan tebuk atap, harga minyak masak botol naik sehingga RM50 pada Mei tahun 2022. Minyak paket hilang kena sorok oleh anak menteri. Ayam naik RM12 pada Jun 2022. Telur sepapan naik sampai RM18.50 pada November 2022 dan kadang-kadang hilang. Menteri paling ramai tapi cacah merbah. Harga yang naik takkan mudah lagi turun. Seperti dulu menaikkan harga barang asas yang dikawal kerajaan. Peniaga yang jual makanan siap tetap tidak turunkan semula harga mereka. Ceklah CPI. Itu yang rakyat masih terasa bahangnya kerana gaji tak naik. Apa yang Madani berjaya buat? Turunkan inflasi dari 4% menjadi 1,5%. Sebab itu, CPI zaman Madani ini graf semakin landai. Kenaikan harga barang mula terkawal. Jika selepas penyasaran subsidi diesel ini inflasi naik 2%, angka itu masih dianggap terkawal. Inflasi yang melebihi 4 hingga 5% di negara maju atau 6 hingga 8% di negara sedang membangun dianggap sebagai tanda amaran bahawa ekonomi mungkin sedang overheating. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.